Okay, Lutfi. Boleh baca soalan tu. Okay. Saja satu menunjukkan trapezium ABC. Diberi bahawa AB sama dengan 4Y, AD sama dengan 14X, EE sama dengan 4/7 AD dan BC sama dengan 5/7 AD. Soalan pertama, soalan A, ungkapkan AC dalam sebutan XY. Sekejap, kita label dulu apa maklumat dia bagi. Dia bagi AB 4Y. AB sama dengan 4Y. Sekejap. 4Y. AD 14X. Jadi semua ni 14X. AE sama dengan 4/7 AD. Saya nak label. Lah, AD tu dah AD tu 7. AD ni 7 kan? AD panjang keseluruhan dia 7 unit, 7 bahagian lah. AD semua 14 tu, bukan AE. Kenapa pula dia 14? AD 14. Tak, ni cikgu tahu ni 14X. Oh, ha. Ni sebah dia bagi ni. AE sama dengan 47. ED saya dapat 6. Yang ni AE kamu 4/7 daripada 14X lah. 4/7. Jadi yang ni bahagian ni 4, yang ni 3 bahagian lah. Cikgu cakap dia punya ratio. Lepas tu kamu punya BC dengan AD ni. BC tu siapa yang panjang? AD kan? AD 7 bahagian. Jadi BC ni 5 bahagian daripada 14X jugalah. Okay, jadi dia nak AC dulu. AC kamu pakai apa? AC saya pakai AB, BC. BC. Okay. Jadi AB kamu? AB 4Y. 4Y campur dengan? BC 10X. 10X. 10X tu dapat macam mana? 10X tu dia cakap sama dengan 5/7 AD. AD kita 14X. So 14 kali dengan 5/7. Betul, 14 kali 5/7. Yang ni 2. Dia dapat 10X lah. Betul. Jadi kamu punya AC dengan AB campur BC sama dengan 4Y campur 10X. Okay. Lepas tu dia suruh buat apa B? Lepas tu B dia cakap titik F terletak di dalam trapezium ABCD dengan keadaan 4EF sama dengan KAB dan K ialah pemalar. Satu Roman ungkapkan AF dalam sebutan K, X dan Y. Jadi nak AF dulu. Jadi bagi kamu ratio tu 4EF sama dengan K AB kan? EF dengan EF. Dia punya garis apa? A, B, C, D, F, E, F dengan AB. Yang ni kan? Oh, maknanya dia selari diorang ni. Okay. Lepas tu dia kata 4EF sama dengan KAB. Maknanya siapa yang 4, siapa yang K? EF. EF ni 4. 4 kali EF sama dengan KAB. EF ni yang 4. Ya. 4EF sama dengan KAB. Kamu tukar jadi ratio lah. F over AB sama dengan apa? K apa? K 4. K per 4 kan? Ni EF ni K panjang dia. So yang 4. Betul kan? Betul kan? Okay. Sabar. Siap buat. Jadi 4EF sama KAB kamu tak ubah pun. Okay. Jadi AB tu kamu gantikan dengan 4Y. 4Y. Okay. Jadi kamu dah, bila kamu ganti dengan 4Y, selesai lah kan? Kamu dah dapat EF dalam sebutan EF KY. K. Macam mana kamu tukar ni K ni? Ni 4KY. Lepas tu kamu pindah 4 tu jadi KY saja. Lepas tu sambung ni yang atas tu. Ya, cikgu tengok. Oh, tak habis lagi kan? Kamu nak apa dah? Atas tu. AF. Kamu nak AF kamu pakai apa?
AE tambah EF. EF. Okay. Jadi kamu dah ada EF tadi. KY. Lepas tu AE kamu 8X. AE dapat 8X. AE 8 sebab apa? Sebab dia 4/7 daripada AD. Dia 4/7 daripada 4/7 daripada 14. Dapat 8X sama KY. Okay, betul. Betul lah. Alright. Lepas tu? Seterusnya, jika titik-titik A, F dan C ialah segaris, cari nilai K. Okay, jadi kalau segaris kamu kena tulis ungkapan dia dengan lambda kan? Okay, jadi AF sama dengan lambda AC. Okay. AF kita ganti dengan AC kamu cari dah tadi kan? Dah. Betul. Jadi AF dengan AC dah ada. Lepas tu kita buat apa? Kita samakan dia punya ni. Samakan dia tu? Kita yang belah ada lambda tu kita buat masuk lambda dulu. Lepas tu kita ambil yang sama penyebut dia X tu kita samakan. Vektor X dengan X, Y dengan Y. Jadi 8 sama dengan 10 lambda. Kamu dapat lambda dulu kan? Betul? Dapat lambda. Lepas tu kita gantikan lambda dekat dalam K tu. Untuk cari K. Y kita potong. Betul. Ni sebab kamu punya lambda lain sikit dengan skema. Sebab kamu pakai lain ni. Okay, betul? Betul? Lepas tu kamu banding K pula. Okay, betul. K sama dengan 4 lambda. Gantikan lambda tu 4/5. Jadi 16/5. Okay, betul? Alright. Ada soalan tak siapa-siapa soalan ni? Yang ni tak susah. Maka ada 6 kan? Dia suruh cari satu je kat atas tu. Yang penting kamu pandai baca ratio lah. Tu je lah soalan ni. Tak ada soalan kan? Diam Okay, soalan 2. Soalan 2 siapa? Soalan 2 Ajmal je. Okay, Ajmal. Ajmal? Tadi cikgu tengok dia dah masuk dah ke cikgu tak? Dah. Ajmal lain okey tak ni? Cikgu tak tahu. Ada benda Luffy? Dia terkeluar. Mungkin line dia tak elok ke? Sekejap. Line pun terkeluar. Dua-dua terkeluar. Besar Tadi soalan vektor tadi okey lah. Tak susah kan? Ingat lah. Kalau dia selari kamu kena bawa lambda tu. Tapi kalau atas tu belum lagi kata selari yang dia tulis K tu. Tu adalah pemalar. Kamu kena beza antara pemalar dengan penghubung yang selari tu, yang lambda tu. Cuma ada? Okay. Nombor 2. Nombor 2. Okay. Baca soalan tu. Jadah 1 menunjukkan teluran bilangan soalan yang dijawab oleh 40 orang pelajar dalam satu pertanyaan. Okey. Nak apa? Cari julat antar kuartil. Nak cari julat antar kuartil? Cari masuk formula. Formula apa? Q2 L dengan tambah N. Q3 tolak dengan? Julat antara kuartil. Q3 tolak Q1. Q3 tolak Q1. Jadi yang ni kamu kira Q3 lah. Macam mana kamu kira Q3 tu? First kena buat apa? Kena nak tentukan kelas Q3. Kena kamu tentukan kelas Q3. 3/4 kali bilangan kapan? 3/4 kali dengan 40 kan? Dapat berapa? 40. 3/4 kali 40. Dapat 30. 30. Jadi 30 duduk kat mana?
Kamu kena tulis keterapan lengkupkan kat sini kan. Betul. Ini 2, lepas tu ini 10 lah, lepas tu 21, 21, 29, 29, 37, 33, 40. 40. Okey, betul. Jadi kat mana kamu punya Q3 punya kelas? Dekat 21 hingga 25. 21 hingga 25. Betul lah sebab sini 29, 30 duduk kat sini kan. Okey, jadi lower boundary dia apa? Lower boundary dia. L dia. Dia 20.5. 20 campur 21 bagi 2 kan. Ini L kamu. Lepas tu kamu punya kekerapan longgokkan sebelum kelas. Apa dah? 29. Ni apa 29? 29. Okey, betul. Kamu punya kekerapan kelas 8 kan? 8. Kelas berapa tu? 5. 5. 21, 22, 23, 24, 25. Okey, betul. Masuk dalam formula yang ni kan? Betul. Jadi dapat jawapan yang ni 169/8 yang ni kan? Okey, lepas tu Q1 pula. Q1 kena darab 40 dengan apa? 1/4. 1/4. Kelas, dia kelas yang mana? Kelas 1 kamu kat mana? Yang mana? 6 hingga 10. 6 hingga 10. Sebab dapat 10 kan? Betul. Jadi lower boundary kamu berapa? L. 5.5. Campur 5 bahagi 2. Lepas tu kekerapan longgokkan sebelum kelas kamu? 2. 2. Kekerapan kelas? 9. 9. Okey, betul. Kita ulang formula. Okey. 3. Dia dapat 139/18 . Jadi jawapan dia bila tolak dapat 11.1806. Okey, betul. Lepas tu Bilangan pelajar yang telah menjawab sekurang-kurangnya 21 soalan. tu nak dapat dah. Menurut bilangan pelajar yang lebih dari 21. Habis. Bilangan pelajar lebih dari 21. Sebenarnya dia duduk kat mana? Duduk dekat 8 dengan 3. 8 dengan 3. Ini kan? Diorang ni. Jadi kita dah ada 2 nombor tu, kita tambah je lah. Dia 21 hingga 30 tu. Kamu tambah je dapat 1 markah lagi, dapat 11. Okey, betul? Faham tak siapa-siapa yang tak faham? Ada tak? Jadi ingat kecil tu kamu kena pakai formula median tu. Tapi Q pertama kamu kena pakai 1/4. Ketiga kena pakai 3/4. Ni yang ni kamu kena hafal sebab dalam exam dia tak bagi kamu formula Q3 dengan Q1 lah. Dia bagi kamu formula median. Boleh Abbas? Okay, nombor 3. Siapa yang terang? Ijwan, siapa terang Ijwan? Asma terang. Ke Lutfi? Saya. Lutfi, ya, okey. Lengkung Y sama dengan AX tambah B per X kuasa 2 mempunyai fungsi keserunan 2 tambah 16 per X kuasa 3 dengan keadaan A dan B ialah pemalar. A, cari nilai A dan nilai B. Macam mana kamu buat? Okay. So, nilai A dan nilai B, kita buat pembezaan. Kamu buat pembezaan terhadap siapa? Terhadap Y sama dengan AX tambah B kuasa 2. BX. Kamu buat pembezaan pada dia? Sebab yang ni apa yang dia bagi ni? Dia bagi fungsi keserunan. Dia bagi F. Maknanya dia dah bagi kamu DYDX kan? Jadi kita kena buat DYDX kat Y ni supaya kita boleh kita boleh dapat nilai. Kita boleh banding lepas tu. Okey, jadi kita beza. Jadi yang ni kita beza satu-satu. First kali kamu buat apa? First kali kita buat naik X kuasa 2 tu naik atas. Jadi negatif 2.
Lepas tu? Lepas tu kuasa pi depan, kuasa tolak 1. Kuasa pi depan jadi negatif 2B. Dah buat pi depan, kuasa tolak 1. Dapat negatif 3. A tu kamu, AX tu kamu, beza dia jadi? A. Dia jadi A. X hilang. Okey, betul. Jadi bila dah beza, kamu dapat dy dx. Kita bandingkan dengan dy dx yang dia bagi. Alright. Yang dia bagi tu A dia 2 sebab depan tu ada apa-apa. Okay. Yang dekat atas tu kita ambil negatif 2B sama dengan 16. Lepas tu pindah negatif 2 tu ke kanan, dapat B sama dengan negatif 8. Okey, betul. Cikgu, Ya? kalau saya buat kame kan 2 tambah 16S kosong negatif 3 tu. Boleh? Kalau kamu kame, tapi dia ada tambah C kat belakang kan? Kamu buat apa dengan tambah C tu? Dia tambah bubur tu, dia tambah C saja. Kamu tak bubuh? Kamu dia tambah C saja? Sebab kita dah ada equation dia kan? Okey, boleh? Boleh juga? Boleh. Okey. Dapat jawapan sama lah. Ya. Okey, dapat jawapan sama. Okey, B. Luffy. Cari titik pusingan lengkung itu, seterusnya tentukan sama ada titik pusingan itu ialah titik minimum atau maksimum. Macam nak cari titik pusingan? Kita cari titik pusingan kan? Kita kena cari koordinat dulu kan? Titik pusingan tu katakan dia bagi kamu graf. Masa tu nilai kecenderungan dia berapa? Kat mana? Kosong. Kat sini kan? Titik pusing tu betul lah waktu kamu punya darah tukar arah tu macam ni. Tengah pusing. Jadi waktu ni kecenderungan dia kosong. Kalau kita kata kecenderungan kosong tu, itu merujuk pada dy dx lah. Sebab dy dx ni kecenderungan kosong. Jadi tadi dia dah bagi kamu dy dx kan? Jadi maksudnya kamu tak payah beza dah lah. Kamu terus guna yang ni. Kita samakan dengan kosong. Kita cari nilai X. Jadi bila kamu cari nilai X dia, kamu dapat koordinat X lah. Lepas tu kamu kena buat apa? Kita buat pembezaan sekali lagi. Bukan. Kamu nak cari titik kan? Cari titik. Kamu kena cari nilai Y dia. Nilai Y dia sama dengan kosong. Bukan. Ni yang cuma buat ni. Kenapa Y dia kosong? Yang ni equation dy dx semua. Jadi kalau nak cari nilai Y, kena ganti kat equation yang kepala dia Y. Faham? Faham. Jadi kita ganti nilai X tu dalam equation AX campur B over S kuasa 2 ni. Tak jadi masalah sebab kamu dah tahu nilai A dengan B. Jadi dah cari kan? Jadi kamu dapat equation ni, kamu ganti negatif 2. Dapat negatif 6. Jadi kosong ni bukan Y kamu. Kosong tadi kecenderungan tangent tu. Faham tak? Yang ni dia memang buat betul ni. Jadi apa titik dia ni? Tak tulis, jadi tak dapat markah penuh. Negatif 2, negatif 6. Negatif 2, negatif 6. Okay, dah dapat titik pusingan tu macam mana nak tentukan dia maksimum ke minimum? Yang tu yang kita kena beza sekali lagi. Itu kita beza kali kedua tu. Kita ambil dy dx yang dia bagi tu. Kita beza dengan kali kedua, kita dapat negatif 48 per x kuasa negatif 4. X kuasa 4. Betul. Macam tadilah kamu buat angkat tu. Lepas tu negatif 3 darab dengan 16 dapat negatif 48. Kuasa tolak 1. Letak bawah balik, dia jadi yang ni. Depan ni hilang. Ni tak tulis dah sebab kamu tak beza dia. Buat dy dx. G kuasa 2y dx kuasa 2. Lepas tu kita gantikan nilai x tu dengan yang dia bagi, negatif 2 yang kita cari tadi. Jadi bila dah ganti, kita dapat negatif 3. Jadi yang ni maknanya d kuasa 2y over dx kuasa 2 ni lebih kecil daripada kosong. Kamu tulis lah ni. Jadi bila kecil dia kosong tu maksudnya graf tu macam ni. Asam. Kalau dapat positif dia senyum gitu. Maknanya dia pusing ke atas. Betul lah ni. Kamu dapat negatif. Ingatlah, jadi kalau graf tu kuadratik, kamu tak payah buat susah-susah lah. Ni sebab graf tu kuasa 3. Kalau kuadratik, senyum bila A tu kurang daripada kosong, lebih daripada kosong kan. Masam bila A tu kurang daripada kosong. Yang kat depan ni, quadratic equation tu, AX kuasa 2 campur BX campur C. A ni. Jadi kalau ada negatif depan dia masam.
Kalau ada positif dia senyum. Tapi kalau kuasa 3 kita kena beza kali kedua. Lepas tu masukkan koordinat X tu. Macam tu. Okey, seterusnya nombor 4. Ada soalan tak soalan tadi? Okey. Okey. Jadi skema dia silap lah. Jadi kamu jangan tengok skema sebelum kamu dah habis buat. Kamu buat dulu, lepas tu baru check dengan cikgu jawapan akhir dia. Macam tu. Kalau tidak nanti kamu tertipu dengan skema, kamu rasa skema betul ya. Okey, nombor 4. Okay. Sebiji kek perkahwinan berbentuk silinder yang bertingkat-tingkat mempunyai saiz yang berbeza dengan ketinggian tetap 7 cm. Diberi bahawa lilitan kek yang paling atas berukuran 18 pi. Cik kan? Besar. Lepas tu? Jari setiap kek yang berikutnya bertambah sebanyak 3 cm daripada kek di atasnya. Isi padu kek yang paling bawah ialah 3087 pi. Cari ketinggian dalam cm kek perkahwinan itu. Okey, jadi first kali soalan ni soalan janjang aritmetik ke janjang geometri? Aritmetik. Macam mana kamu tahu? Sebab dia kata Ni kan? 3 cm tu. Dia tambah 3 cm. Jadi jari dia tambah 3. Okey, macam mana kamu cari ketinggian kek tu? Ketinggian kek tu? Dia nak ketinggian kek A tu. Ketinggian kek kan mula-mula dia bagi isi padu kek yang paling bawah tu. Okey. Dia bagi so masuk dalam form mula dia pi J kuasa 2T sama dengan 3087. Ni formula silinder kan? Okey, lepas tu? Lepas tu kita potong pi tu. Lepas tu tinggal J kuasa 2T sama dengan 3087. Okey. So dia punya ketinggian dia kita tahu dah 7 cm. So kita pindahkan lah. Okey, sampai dapat J kan? Jadi J paling bawah, kek J paling besar kan? Ya. Jadi paling besar 21. Lepas tu dia nak apa tadi? Ketinggian kek lah. Jadi lepas tu? Kita tak tahu dia punya end dia. Tingkat dah. End dia. So lepas tu dia bagi lilitan kek yang paling atas. Betul yang tu. 18 pi. Lilitan. Okey, jadi kamu cari jari dia. Jari ya. Jadi jari dia dapat 9. Jadi atas kali 9 lah. Lepas tu? So kita dari kek yang pertama tu kita tambah 3 sampai 21. Betul. Jadi yang ni kamu buat pola untuk jari dia. Okey, jadi kamu tambah sampai jadi 21 tu dapat N dia berapa? 5. Last kali dah dapat maklumat ni kita buat apa? 7 darab 5 ketinggian dah. Okey, betul. So 35 dapat cm. jawapan 35 cm. Okey, betul. Itu B jumlah lilitan bulatan dalam cm kek perkahwinan itu. Okey, jadi yang ni dia nak kamu cari S ke T? S. Okey. Kamu buat manual juga kan? Manual. Okey, tak apa, boleh. Tadi dah tahu dah kek tu ada 5 kan? 5 tingkat kan? Jadi nak cek lilitan dia masuk dalam formula apa? S sama dengan sebab tu 2 pi J. 2 pi J. Betul. Jadi masuk je J yang pertama sampai J yang kelima kan? Ya, lepas tu tambahan dapat jawapan 150 pi. Ni lah. Okey, betul. Jadi kalau yang ni nak buat pakai formula pun boleh, kita akan cari S5. Okey. Ni yang ni boleh tak kalau kata kamu ada pola untuk jari, kamu juga ada pola untuk dia punya lilitan lah macam kamu buat lah. Ni pola lilitan lah. Jadi A kamu tu 18 pi. Ni A. Jadi kalau nak cari untuk lilitan, kamu boleh guna yang ni A.
Lepas tu kalau buat 24 pi tolak 18 pi, kamu dapat dia punya D. Berapa D ni? 6 pi kan? 6 pi. Lepas tu kamu gantikan dalam formula. Jadi S5 sama dengan N per 2 kan? N per 2 darab 2A campur N tolak 1D. Macam tu. Okay, jadi yang ni maknanya 5 per 2 darab dengan 2 18 pi campur 4 6 pi. So dapatlah jawapan ni. Jawapan dia sama lah, dapat 150 pi. Ya, tu dia punya formula. Tak susah pun lah. Maknanya tiap-tiap satu maklumat tu bila boleh buat pola baru. Buat manual boleh, laku je. Tapi macam Luqman buat lah, kamu kena tulis satu-satu. Dan tiap-tiap nombor ni kena betul. Jadi kalau kata kamu careless ke ataupun kamu skip nombor ke, dia kira kamu. Sebab jalan kerja penting dengan kertas 2, jadi kamu tak boleh terus tulis jawapan dia. Kamu kena tulis kamu punya jalan kerja. Kalau buat manual pun kena tulis. Okey. Habis dah soalan tu. Soalan nombor 5. Ya. Ya, ini ada. Dah dia. Ada lagi nak kena message ada. Apa kita skip dulu sekejap lagi, bila Elaine masuk kita pergi soalan ni balik lah. Ni soalan apa? Nombor 5. Okay. Kita pergi soalan ni dulu. Ni pun Ilah ke? Nombor 6? Sepatutnya Ilah. Letaknya Ilah lah. Cover lah. Kamu pegang kat dia dah? Dia cover. Kamu message dia. Kod dia lupa. Okay, kita pergi kertas 2 dulu. Yang ni siapa terang? Kertas 2 pula. Bahagian B pula. Ini. Saya Okay, ada name. Baca soalan lain. jadual menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembeli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P per X tambah 1 kuasa K dengan keadaan K dan P ialah pemalar. Okay. Lepas tu A. Log 10Y melawan log 10 X tambah 1 menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 unit pada paksi log 10 X tambah 1 dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi log 10Y. Okay, betul. Okay. First kali cikgu nak kamu tukar dulu daripada equation dia bagi ni sama macam graf kamu. First kali kita buat apa? First kali kita logkan dua belah. Dengan log asas? Log asas 10. Okay, jadi kita log apa jadi kat tempat yang bahagi ni? Dia bila bahagi jadi tolak. Betul. Jadi log 10P tolak log 10 X campur 1K ni kan? Lepas tu? Ya, K boleh pergi depan. K pindah depan. Okay, susun balik kan? Yang ni senang kan? Betul? Negatif K lah. Negatif K di depan. Betul, negatif K log 10 X campur 1 campur log 10P. Okay, siapa kamu punya M? Mana C kamu? M dengan C. Dia punya M dia negatif K. Okay, betul. C kamu? C tu log 10P. Okay. Sekejap lagi kita akan guna maklumat ni lah. Di table ni kita kena ubah kan? Kita akan ubah X jadi? X tu jadi log 10 X sama 1. Maknanya kamu buat apa dulu? Kamu 0.5 kena tambah? Tambah 0.5 tambah 1. Lepas tu? Tambah 1. Lepas tu? Kita log kan? Lepas tu log kan? Ada orang kat situ pintu tu tukar.
Okay. Okay, jadi kamu punya table pergi mana Ustaz? Sekejap. Okay, ni table dia. Dia online check lah. Table ni kamu ambil 2/40 boleh. Lepas tu sebab dia ada dua-dua log ke atas ni kamu kena ubah dua-dua kan. Jadi kamu dapat 2 markah untuk table ni. Semua nilai kena betul lah. Lepas tu kita plotkan ikut skala dia. Tadi skala dia apa? 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi Y. 2 cm pada 0.1 unit pada paksi X. Okey betul. Ni graf turun bukit. Dia ada negatif. Macam mana kamu tahu yang ni nak berubah banyak mana? Orang yang plot graf? Macam mana kamu boleh agak kat mana paksi X nak letak? So, cikgu dah lah. Cara cari dalam, apa cara dia? Kat tanda tu, yang mana paling rendah, tak bawah. Yang mana paling rendah letak bawah? Oh, dia ada nilai Paksi negatif. Y. Yang paling rendah? Oh, ada. Negatif Oh, 0.6. okey. Yang ni selamatlah kamu sebab Y kamu ada negatif siap-siap kan? Kamu letak yang paling rendah kat bawah. Betul lah. Yang ni skala kamu lah ni. Okey. Ni bukan kadang jangan ikut nilai ni tu kan. Kita kena ikut nilai skala yang dia bagi tu. Jadi kat sini dia kata skala tu 0.1 kan. Betul lah. Jadi kamu letak negatif 0.6 tu dulu. Lepas tu kamu tengok kat mana kosong kamu garis X lah. Senang lah. Okey, dah dapat graf dia yang ni best straight line. Lepas tu kamu kira M dia pakai titik mana ni? Cerunan. Ada kat tengah tu, saya buat. Yang ni kan? Guna titik ni tak? Ni pakai? Dengan pintasan ni? Pakai besar-besar. Dia pakai 2 titik tu, cikgu tak nampak. Cikgu nampak kamu. Betul lah kamu pakai 2 titik tu kan? Okay. Ni dapat dia punya M. Lepas kita dah dapat M dia, kamu punya pintasan Y kamu. Kat situ kan tadi 1 berapa tu? 1.44. 1.44. Jadi, siapa nak sambung ada ni tadi? Oh ada ni, mana? Ya tu, dia sangkut. Sambung yang macam mana kamu dapat nilai K dengan P tu. Okey. Negatif K tu kan kecerunan je. Dia kecerunan negatif. Kita positifkan je lah. Betul lah. Jadi maksudnya kamu pindah negatif sign tu kan. Jadi tadi graf kamu dapat negatif tak? Kecerunan dia? Graf negatif. Kecerunan negatif. Betul. Jadi jawapan yang ni positif lah. Okey, lepas tu P. P dia pintasan Y. Pintasan Y graf tu 1.44. Jadi macam mana nak dapat P? Log 10. Ni kamu tulis apa ni? Pintasan log 10. Pintasan Y tu, okey. Pintasan. Okey, pintasan Y kamu tadi sama dengan apa? Log 10 P kan? Betul? Log 10 P. Log 10 P. 1.44 lah sama dengan apa? Pasal inverse tu. Sama dengan log 10 P. 1.44. Ya. Shift log kan 1.44 tu. Betul dapat 27.54 ni betul ya. Ni jangan tulis. Jangan tulis macam ni, tulis yang ni. Tulis yang ni. Lepas tu tulis jawapan dia. Apa yang ni log 10Y kamu tulis, patutnya kamu tulis log 10P. Okey. Lepas tu nombor 3 dia suruh buat apa? Last dia suruh buat apa? Nilai Y apabila? X 1.3. First kamu buat apa dengan 1.3 ni? Cari kat
Graf. Mana boleh? Graf kamu mana ada X? Oh, Tambah satu tu. log. Kita inverse log dulu. Kan? Macam mana daripada X jadi log X campur 1 tu? Kan? Kamu kena cari dulu kan? Campur satu, betul log. Tambah 1. Jadi 1.3 campur 1 jadi 2.3. Lepas tu log kan dapat apa? 0.36. 0.36. Ini yang kamu masukkan. Okey, jadi 0.36 ni kamu carikan kat kamu punya graf. Betul lah tu 0.36 kan? Okey. Lepas tu kamu cari paksi. Kamu elok tak? Sebab kalau kata dia tengah petak, boleh ambil tak jawapan tengah petak. Jadi kalau kamu jangan bonda kan. Macam kalau nampak macam dia kena kat tengah-tengah tu, betul lah tu, tengah-tengah lah tu. Nah, tengah-tengah petak memang boleh baca. Tapi yang ni cikgu rasa betul lah kamu punya. Okey, jadi dapat berapa Y tu? 0.5. 5 tu log Y kan? Lepas tu nak cari Y macam mana? Shift log. Shift log kan? Okey betul. Jadi dapat 3.16. Alright, selesai. Kita pergi. Ilai masuk dah? Belum. Okey, nombor 8. Darjah 4 menunjukkan garis lurus QR bersilang dengan garis lurus PQ pada titik Q. Diberi persamaan garis lurus QR ialah 3Y tolak 2X tolak 19 sama dengan kosong. Cari persamaan garis lurus PQ. Okey, jadi dua garis ni macam mana hubungan dia? Dia ni, kamu jalan tak clear. Tak clear. Apa hubungan QR dengan PQ ni? Dia berserenjang. Kecerunan dia berserenjang antara satu sama lain. Jadi bila kamu nak cari equation PQ tu, kamu buat apa dulu? So P ni hasilkan Y sama dengan MX tambah 2. Dia buat betul lah. Kamu nak masukkan dalam formula ni kan? Betul. Jadi kamu tahu lepas 2 sebab dia dah pintas kat 2 kan? Lepas tu? Dari equation lepas RQ tu? Cari nilai M. Kamu susun balik, lepas tu kamu cari RQ, M dia. Lepas tu? Lepas tu M dia dapat 2/3. Okey betul. M1 kamu 2/3. Jadi M2 kamu apa? -3/2. Betul. Jadi yang ni masuk dalam formula apa? M1 betul lah. Formula apa? Ini sebagai M1 gabung M2. dua-dua kan? M1 M2 sama dengan -1. Baru dapat ini kan? -1. Okey, macam mana dapat tadi persamaan PQ tadi? Ganti je lah kan. Sekarang ni kamu dah ada C kan? Jadi yang ni senang sebab C tu kebetulan pintasan Y sekali. Jadi kita hanya perlu gantikan M tu. Jadi kita dapat equation Y sama dengan -3/2X campur 2. Okey betul. Lepas tu kita buat apa? Soalan seterusnya dia nak apa? Kita gabungkan equation. Dia Sabar. nak cari koordinat Q. Okey. Koordinat Q tu apa nama titik apa ni? Titik Q ni kita panggil titik apa? Titik apa? Titik persilangan. Titik persilangan. Okey, jadi kalau titik persilangan kita kena buat apa tadi? Gabungkan equation. Kamu kena buat persamaan serentak antara equation PQ tu dengan RQ kan? Betul. Jadi kamu buat macam mana ni? Kamu samakan Y betul tak? Ya. Okey, kamu samakan Y dia jadi 2/3X campur 19/3 sama dengan -3/2X campur berapa ni? Campur 2. Okey.
Jadi bila kita kira, kita dapat koordinat X dulu, dapat X sama dengan -2. Lepas tu buat apa? Buat masuk kat mana-mana equation. Bawa masuk kat mana-mana equation sebab Y ni sama dua orang kan. Ni bawa masuk dalam equation, kamu dapat Y di 5, last kali kita tulis dia sebagai koordinat. Q kita sama dengan -25. Okey, seterusnya disuruh cari nisbah MN. Yang tu kamu buat macam mana? Oh, yang ni pakai formula jarak. Okey, jadi garis lurus PQ. Jarak tu. Dia titik. Pakai formula nisbah MN lah kan? Kamu pakai formula tu lah kan? BMN. Formula tembaran garis tu. Jadi dia kata kat sini garis PQ dipanjangkan ke satu titik S. Mana dia? Jadi kita ada satu lagi titik kat atas ni, titik S. Lepas tu dia bagi kamu koordinat S kan? -5 19/2. Oh, saya kat Ajman. -5 19/2. -5 19/2. Lepas tu dia kata PQ nisbah PS sama dengan M nisbah N. Jadi PQ ni M, QS ni N kan? Alright. Jadi kita dah ada dua titik. Jadi macam mana kita nak dapat nisbah MN tu? Kita tulis macam mana? Dia punya Titik M, ratio M apa? ni darab dengan siapa? Dia darab dengan ratio QS. PQ dia darab. And dia M ni akan darab dengan salah satu titik kan? N ni salah satu titik kan? Dia darab hilang kan? Ni titik ratio M ni akan darab dengan titik S, betul? Ya. N ni akan darab dengan titik P ni. Q ni tadi kita dah ada koordinat dia kan? Jadi kita dah ada dah jawapan dia. Jadi jawapan dia berapa tadi koordinat Q ni? -25. Okey, -25. -25. Jadi yang kamu pakai tu cuma formula titik tengah. Cuma dia tak dia kena pakai MN. Tapi maknanya kalau kita kira koordinat X tu tambah dulu koordinat bahagi dengan M campur N kan. Jadi kita ambil salah satu kan, tak kira dua-dua, betul tak? Kamu pakai koordinat X punya ke koordinat Y nya? Pakai X. Pakai X. Okey, ni tengok penggantian kamu. Mana dia? Kamu buat dua-dua. Okey. Kenapa bawah ni? Tak ada ni, kenapa bawah ni kamu tulis N je? Bawah N. Kenapa bukan M tambah N? Mai tulis semula, Tengok gambar rajah. Okey, jadi kita nak ambil koordinat X kan? Jadi -5 darab dengan siapa? -5 darab M. -5M campur tak ada apa sebab kosong darab M. Betul, campur kosong. Per dengan M campur N kan? M campur M. Sama dengan apa? Sama dengan -2. -2. Okay, macam mana nak tulis ni sebagai ratio? Macam mana lah sekali dia jadi ratio? Dia bila kita darab belah sana tu kan? Jadi -5M sama dengan -2M tambah M. Campur. Ini dah buat keluaran ke belum? Belum. Okey. Lepas tu? Tambah M. Lepas tu? Bisa kembang kan? Kembang kan? Okey, lepas tu? Kita nak susun supaya M per N kan? Last kali kamu akan dapat ratio dia lah. Jadi yang ni -2M tolak 2M. Okey. Kita akan kumpulkan M ni kan? Betul? Ya. Jadi -5 campur 2M sama dengan -2N
Okay, sorry tak tulis M. Jadi M ni ada berapa belah ni? M tu negatif 3N. Negatif 3N. Sama dengan negatif 2N. Okay, nak dapat dia ni. Last kali kita buat apa? Kita bahagi. Bagi apa? Kita cross N pindah ke bawah tu. M per N sama dengan negatif 2 per negatif 3. Okay. Jadi yang ni kena pindah, kita nak M per N kan? Jadi maknanya dia negatif 2 per negatif 3 kan? Jadi apa nisbah M dengan N kamu? Mn dia jadi 2 nisbah? 3 nisbah 2. 2 nisbah 3. M nisbah N tu. Ni lah, ni M punya, ni N punya. Oh, okay. Okay, sekejap. Jadi cikgu rasa kamu tengok skema ni. Sekejap. Dia kata PQ pada PS kan? Cikgu tahu. PQ kepada PS. Jadi dia kata keseluruhan ni daripada titik P ni. Jadi keseluruhan ni 5. Betul? Sebab dapat 2 per 5 tu. Tapi ikut formula dia lah. Okay. Ni yang ni maksudnya ratio tu daripada titik yang lain lah. Tapi kamu dah dapat lah. Yang ni 2. Mana satu tadi kita kata ni M kan. Tapi kita tak betul lah. Tapi kita dah dapat ratio lah. Yang ni 2, yang ni 3, yang ni 2. Jadi kalau dia kata PQ kepada QS tu, maksudnya dia kata PQ pada PS kan. Maknanya 5 nisbah 2 tu lah. M nisbah N tu dapat. Ada tak siapa-siapa confused ni? Cikgu label titik dia salah tadi. 2 nisbah 5. Sebab yang ni cikgu tu salah. Cikgu ambil Q ni titik yang pembahagi 2 kan. Tapi dia cakap PQ dengan PS kan. Jadi kalau PS tu yang besar ni, jadi keseluruhan tu lah. Keseluruhan tu 5. Faham tak? Ya. Faham tak? Online faham tak? Okay. Ya, okay. Okay, seterusnya. Luas segitiga. Macam mana nak cari luas segitiga PRS? Ke formula apa? Ini segitiga kan? 1 per 2. Masuk koordinat kan? Kita masuk koordinat apa kat atas? S kat atas. Kalau S1 saya ambil 02. Buat balik. Cikgu nak kamu buat balik. Kita cikgu kena masuk titik mana? Segitiga PRS. Ya. Okay. Jadi ni formula dia ada modulus. Tingkat atas ni kena masuk apa? Per 2, 02. 2, lepas tu? Negatif 53. 53. Negatif 5. 19 per 2. Betul. Negatif 5, 19 per 2. Lepas tu? 02. 02. Jadi kita darab siapa dulu? 03. Jadi kita buat arrow kan? Orang lain pun tengok Yang ni arrow dia 03, lepas tu? 03, negatif 5, 19 per 2. Lepas tu? Negatif 5 dengan 2. Okay, yang ni kurungan pertama tu, 3 orang tu. Lepas tu, tambah ke tolak luar kurungan? Luar kurungan tolak. Tolak, okay. Kurungan kedua tu darab apa dengan apa? Tolak dengan 2 darab negatif 5. Naik atas pula. Lepas tu? 3 darab negatif 5. Dengan? Kosong lah. Kosong. Kosong, okay betul. Okay, jadi kamu tulis lah tu. Okay, jadi kira ni dapat 16 1/4 lah. Tak ada problem. Okay, terusnya. Masa nak seksi ni. Lokal persamaan lokal pakai formula jarak. Ke formula jarak. Jadi dia kata satu titik T bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa dari Q sentiasa 5 unit. Jadi dia gerak dari Q lah.
Jadi kamu pakai formula jarak sama dengan apa? Jarak X. Tolak X1 kuasa 2 Okay. Jadi tambah tolak X1 kuasa yang 2. locus tu kita akan masukkan dalam formula jarak tu sebagai apa? Jarak sebagai Yang titik bergerak tu dia masuk dalam formula jarak tu sebagai apa? sebagai jarak. Yalah, kita kan nak ganti formula jarak. Formula jarak kan ada X1 dengan X2, Y1, Y2. Oh, tu koordinat Apa koordinat untuk Q titik lah. bergerak tu? X1. X dengan Y lah. Kita tak tahu dia pusing. Okay, jadi bila kita ganti dalam formula jarak tu, kita akan letakkan kepala dia koordinat locus kamu tu nah. X, Y kamu. Yang belakang ni baru masuk koordinat Q. Macam nak masuk dalam formula ni? Dalam kurungan tolak tambah? Yang kurungan tolak. Tolak apa? Dia tolak negatif 2 dia tambah. Okay. Itu yang Y ni? Dia tolak 5. Okay. Macam tu saja. Jawapan ni sama dengan apa? 5. Okay. Jadi first kali kita buang punca tu, maknanya belah kanan ni jadi apa? Oh, hebat kamu daripada sini tu jadi sini? First kita buat apa? Cerita kat cikgu. Punca tu pindah. Dia jadi apa? Jadi 20. 25. Okay, 5 duduk tepi. Yang ni kurungan kan? X tambah 2 kan? Ya. Kamu kena kembang kurungan ni 2 kali kan? Boleh lah dalam kerja dah nak. Ni magic ni kamu pergi dapat ni. Okay. Lepas tu bila kamu kira, yelah ini dapat jawapan dia. Yang ni apa? Dah itu soalan lain. Soalan janjang. Soalan janjang. Soalan janjang? Okay. Ilyas masuk kan? Ya. Ilyas. Ya, Ilyas kena terang soalan atas tadi. Kita pergi kat Ilyas balik dulu. Lagi kita pergi soalan lagi 2 biji tu nah. Okay, soalan ni. Baca dulu soalan dia. Perimeter ke semua 5 buah rumah ialah 160 meter. Dia memperuntukkan luas sebanyak 600 meter kuasa 2 untuk membina jalan di hadapan dan kedua-dua sisi rumah lah ujung seperti wajah 2. Lebar jalan ialah XM. Cari panjang dan lebar dalam meter untuk setiap rumah. Okay, jadi dia bagi kamu maklumat apa dengan apa kat soalan ni? Ada X. Kita ada X, lepas tu kita ada 2S untuk tiap-tiap rumah kan. X tu jalan raya. Lepas tu kita kena buat equation apa? Gila, apa kena buat? Ada? Kena buat equation apa? Kena buat equation lah. Yelah, beritahu cikgu equation apa dengan equation apa? Kena buat 3 into. 3 into. Equation perimeter dulu. Beritahu cikgu. Apa yang sama dengan 160? Perimeter rumah kan? Yang perimeter 20x. 20x tu datang mana? Panjang ni. Panjang mana? Cakap lagi dengan jelas. 2x ni darab apa? Ke semua 5 buah rumah. Berapa daripada ujung sini ke ujung sini? 20. Mana pula? 10. 10. Jadi perimeter. Bawah tu 10. 10 siapa 10, 20S. Lepas tu? Mana dapat lebar dia? Lebar dia tak? Lebar dia tak tahu. So buat Y. Okay, ada berapa Y? Ada 2. Okay, jadi 2Y. Okay, yang ni equation pertama kamu. Okay, equation kedua datang daripada mana?
Question 2. Ni apa luas? Luas jalan raya. Macam nak cek luas jalan raya? Dia macam mana? Macam mana cari luas jalan raya? Guna ni Gunakan wajah lah. Yang ni segi 4 kan? Apa formula dia? Segi 4 formula dia. Apa? Saya nak cari luas segi 4. Luas segi ya. Apa panjang darat lebar. Lebar. Okey, jadi macam mana nak cek luas jalan raya ni? Apa darat apa? Yang ni jalan raya dia ada siku ni. Sini kamu cari. Ni. Ni kan dulu. Ini tadi sini berapa? Y. Jadi luas dia semua sekali apa kalau yang dua orang ni? XY. XY darab? XY darab berapa X? Ada berapa? Ada ya. 12. 12? Ni jalan raya je. Oh, jalan raya je. 2. Ada 2 XY. Lepas tu? Yang bawah ni? X. Lebar dia X. Lepas tu panjang dia berapa ni? Ini. Panjang dia 12. Itu yang dia. Okey, 12 darab dengan? 12 darab dengan 12X darab S kan? Dapat apa? 12 X ke sana? Sama dengan apa? 6 mata. 6 mata. Okey, betul. Kamu dah dapat 2 equation. Ni tajuk apa ni? EQN tajuk apa? Tajuk persamaan serentak. Serentak. Okey. Dah dapat 2 equation. Buat apa? 3 into. 3 into. Macam mana dapat 3? Pusing-pusing. Pusing-pusing. Equation yang mana satu? 2. Equation 1. 161. Ini equation linear kamu. Yang kamu pusing tu equation linear. Jadi kita bagi kepala dia Y. Jadi yang ni 3 kamu. 3 dalam? 3 dalam 2. Okey, dalam 2 betul. Okey. Ini dapat 1. Ini 1, ni 1 lah. Ni markah. Lepas tu ni dapat 1. Lepas tu bila kamu masuk ni dapat 1. Berapa markah dia tadi? Okey. Jadi yang ni kamu tahulah buat apa kan? Kita kembang lepas tu kita susun sampai dia jadi dalam bentuk yang boleh EQN kat? Boleh EQN. Okey, betul. Lepas tu kita EQN kan? Dapat X15 dan X5. X5. Dah dapat X, lepas tu kita kena buat apa? Cari Y. Cik Y nak masukkan kat mana? Macam mana Cik Y? So dalam 3 balik. So dalam 3 balik. Jadi kita dapat Y kita betul ke jawapan ni? Y tu -70. Betul? Betul. Satu lagi Y sama dengan apa? Satu lagi Y sama dengan 30. Mana satu yang kena reject jawapan ni? Negatif 70. Ini kita reject. Jadi kita akan ambil X kita berapa? Y kita berapa? X 5, Y 30. Y 30. Okey, jadi dia tanya kamu tadi soalan panjang tiap-tiap rumah. Panjang tiap-tiap rumah berapa? Panjang dan lebar dia. Panjang dan lebar. Jadi Y kita berapa? Y kita 5. Kita 30. Y 30. Tadi X kita 5 kan? Tapi kalau nak cek lebar rumah tu betul ke 5? Tak. Tak, kena buat apa? Kena kali 2. Jadi dapat lebar dia berapa? Lebar dia 30. Lebar dia 10 lah. Silap. Okey. Tu 10 dengan 30 lah. Lebar dia 30, panjang dia 10. Mana-mana satu lah asalkan kamu lebar betul. Okey. Selesai dah? Siapa ada soalan untuk tajuk ni? Tak lah. Ni persamaan serentak lah. Okey.
question tu senang saja nak tebik. Kamu tengok je bentuk dia, lepas tu dibagi dua maklumat. Sisi yang kita tak tahu tu kita akan tulis dia sebagai Y lah. Kalau sini X, satu lagi Y lah. Okay. Soalan nombor 6 pula. Okay. Baca soalan dulu. Soalan 3 menunjukkan keratan rentas bulatan bagi sebatang kayu balak berjejari 180 cm terapung di dalam air. Garis AC adalah permukaan air dan B adalah titik tertinggi dari permukaan air. Sebuah titik tertinggi B dari permukaan air kepada diameter bulatan adalah 1/4. Hitungkan A panjang lengkuk ABC dengan B kawasan luas keratan rentas yang berada di bawah permukaan air. Okey, jadi dia bagi kamu maklumat jejari dulu. Jadi kita letak center kat kita punya diagram ni. Cikgu tukar sikit dia punya bentuk kan. Dia kata circle tapi dia bagi kamu macam oval kan. Jadi cikgu bagi dia jadi circle. Dia jejari 80. Lepas tu macam mana nak tulis maklumat yang 1/4 ni? Ni, apa yang kat mana 1/4 ni? Satu tu apa? Daripada B ke air. B ke air ni 1. 4 ni? Air ke tengah. Air ke tengah ke daripada B ke pusat ni? Air ke ya. Oh, daripada Dia kata kat sini nisbah titik tertinggi B dari permukaan air kepada diameter bulatan. Nisbah pertama tu daripada permukaan air, satu lagi tu ke diameter bulatan daripada titik B kan? oh, lepas tu sampai hujung lah. Maknanya sini sampai sini 4. Ya. Jadi sini berapa? 3. 3. Okey, jadi macam mana kamu nak cari sudut yang dia nak minta tu? Dia minta kamu sudut apa? Sudut panjang lengkuk ABC. Yang ni panjang lengkuk ABC. Mana sudut dia? Sudut dia Kamu kena buat line kat mana? buat daripada tengah ke C. Lepas tu? Lengkok. Ni lengkuk dia. Ni sudut dia mana? Sudut dia yang tu lah. Dekat bawah 3 tu. Tak. Ada Ajmal asyik terkeluar je. Okay, satu line daripada titik tengah ni ke C, satu lagi line daripada mana ke mana? Oh, ke A. Ke A. Okey, jadi sudut dia yang mana? Kat tengah. Kat tengah ni kan. Jadi macam mana kamu cari sudut ni? Kena Ni kamu tahu jejari dia kan? Jadi sini kamu tahu 80. Jadi kamu ada maklumat apa ke? Macam nak guna maklumat ratio ni? Nampak tak kat sini ada segitiga apa? mana? Ni kat gambar ni ada segitiga apa ni? Segitiga apa nama dia? Ni. Yang ada 90 darjah. Segitiga sudut tegak. Jadi Sudut kalau tegak. sudut tegak kamu boleh carikan sudut ni. Guna cos. Balut 3 ni berapa ni nisbah baru? Sini berapa panjang dia? Panjang dia 3/4 kali 80. Dapat berapa tu? Kali. Ya. Betul lah. Oh ya. Dapat berapa? 3/4 kali 80 dapat berapa? 60. 60. Okey, jadi tadi kamu kata kena pakai apa? Cos. Cos. Jadi cos theta sama dengan apa? Cos theta sama dengan
60/80. Okey. Dapat berapa ni? Ya. $41.41. Okey, jadi yang tu separuh sudut dia kan? Jadi kalau kita nak dapat theta penuh tu buat apa? Kan kali 2. Kali 2. Okey, jadi kita kali 2 dapat 82.82. Dah dapat sudut ni, macam mana nak dapat panjang sektor? Masuk dalam formula apa? Kita nak cari panjang lengkok. Kena tolak. Tolak apa? Formula dia. S sama dengan? Formula dia je. Oh, S sama dengan JE. Ha? J theta. Ya, J theta. Okey, theta ni kena dalam darjah ke dalam rad? Dalam darjah. Dalam rad. Oh. Okey, jadi macam mana nak dapat 82.82 ni kepada rad? Ni dalam darjah. 180. Bagi ke darab? Baik. Ya. Bagi 180 ke darab 180? Bahagi. Bagi. Okey, jadi betul lah. Bagi 180 darab pi. Okey, jadi dapat jawapan 1.446. Betul tak ni? Betul. Okey, jadi dah dapat ni, ingatlah kita bahagi. Sebab darjah besar, jadi kita nak tukar jadi rad kecil sikit, kita bagi 180 darab dengan pi. Jadi 1.446 ni kita nak ganti dalam formula, kena darab dengan apa? J tadi berapa? J berapa? J 80. Okey, jadi dapat jawapan 115.65. Okey, betul. Lepas tu B pula. Luas keratan rentas yang berada di bawah muka air. Okey, bagi tahu cikgu mana satu luas yang dia nak. AC. Sampai mana? Sampai Dia nak luas mana? Semua yang duduk AC bawah ke air tu. bawah. Termasuk yang segitiga tadi ke? Tak, segitiga masuk. Masuk semua ni ya? Macam nak dapat semua ni? Kira bulatan, lepas tu tolak dengan yang atas. Tolak dengan atas ni. Saya nak dapat atas ni saja. Atas tu saja. Ni, yang ni. Tutup ni. Saya nak dapat tutup ni saja. Apa tolak apa? Saya nak dapat tutup atas ni. Yang atas muka air ni. Yang bentuk macam topi ni. Tolak apa? Bukan kira berawat. Yang ni bulatan. Betul. Kamu kena cari luar bulatan. Lepas tu kamu nak tutup. Nak dapat yang dalam air tu maknanya kamu nak buang tutup ni kan? Jadi macam nak dapat luas tutup ni? Kira? Yelah, apa formula dia? Apa tolak apa? Formula dia. 1/2 AB sin C. Kita cikgu dalam gambar ni dulu. Apa tolak apa? Yang sektor tadi tolak. Tolak segitiga. Tu je lah. Okey. Jadi sekarang ni kamu masuk formula. Apa formula untuk sektor ni? Formula untuk sektor. 1/2 J kuasa 2 theta. Betul. Theta ni kena dalam rad ke tak? Yang ni rad. Dalam rad. Okey, segitiga ni formula dia apa? Segitiga formula 1/2 AB sin C. Betul, setengah AB sin C. Yang ni dalam rad ke dalam theta? Dalam darjah? Ini darjah.
Nak belajar. Okay. Boleh kamu kira darat tapi formula kamu punya kalkulator kena dalam mode rad. Kalau kita nak pakai sin constant. Okay, jadi kamu kira kat bawah ni. Mana satu sektor kamu? Mana? Satu yang sektor kiri ke kanan? Kiri. Kiri, okey betul. Jadi yang ni dah kira setengah J kuasa 2 theta dapat 4627.2. Lepas tu segitiga kamu dapat 31.74. Lepas tu yang 1452.3 ni apa? Yang tu yang atas. Ni yang tutup kamu tu. Lepas tu bawah ni apa? Bawah ni nak cari bulatan. Okey, yang ni bulatan. Jadi bulatan tolak dengan tutup. Dapat yang bawah yang. Alright, dapat Jadi jawapan dia 18656.5. Okey. Betul, bagus. Okey, seterusnya kita balik pada kumpulan adenin, amin, saman ni. Okey, soalan trigonometri ni. Cepat. Buktikan tan 3x sama dengan 3 tan x tolak tan kuasa 3x per 1 tolak 3 tan kuasa 2x. Jadi yang ni kamu ambil kanan ke kiri? Kiri. Kiri, left hand side. Jadi macam mana nak dapat tan 3x kita pakai formula apa ni? Penambahan kan? Jadi 3x tu sama dengan x campur 2x. Masuk dalam formula tan tu. Lepas tu kamu ganti apa lagi? Ganti tempat tan 2x. Tan 2x ni pakai formula apa? Formula Sudut berganda. Sudut gandaan. Okey betul. Jadi lepas kamu dah ganti, kamu buat apa? Lepas ganti tu, yang belah bawah buat P sebelah. Kamu tulis dia sebagai bahagi. Betul. Lepas tu? Pemudahkan. Ini Bagi sama penyebut. Ini kamu samakan penyebut. Jadi siapa yang dia ni tan x ni kamu darab dengan 1 tolak tan kuasa 2x. Betul? Dekat ni kan? Betul kan? Betul. Okey. Betul. Ini betul. Yang belah sana pun kamu buat apa? Kamu samakan penyebut belah sini juga kan? Okey. Lepas tu kamu buat apa? Bahagi ni jadi darab. Jadi apa jadi kat belah kanan ni? Kanan balik. Terbalik. Jadi lepas dia terbalik kamu? Potong yang mana yang sama. Jadi tinggal 3 tan x tolak tan kuasa 3x over 1 tolak tan kuasa 2x. Jadi yang ni sama dengan right hand side kan? Ya. Okey, shown. Okey betul. Susah sikit tan sebab dia banyak tingkat lah. Jadi samakan penyebut ni. Semua orang faham lah. Jadi kalau dia ni kena darab atas bawah dengan 1 tolak tan kuasa 2x. Jadi dia akan jadi tan x tolak tan kuasa 3x. Yang ni tak apa sebab dia dah ada dah 1 tolak tan kuasa 2x. Yang sini sebab 1 ni 1 kena darab dengan 1 tolak tan kuasa 2x. Jadi 1 tolak tan kuasa 2x tolak dengan yang ni punya per dengan sebab semua orang dah ada penyebut yang sama. Ini yang cara yang paling senang lah, kamu songsang kan. Potong lepas tu dapat sama dah. Okay. Jadi kalau dia kata 3x maksudnya kamu kena pecah kan. Jadi dia boleh pecah, ada banyak cara lah. Untuk yang ni 3x memang x campur 2x lah. Tapi kalau kata dia part x ke mungkin dia boleh pakai double angle formula tu ataupun tan x pun. Dia ikut situasi lah kat mana dia tulis apa kat sini. Tapi logik lah kamu pakai formula yang ni lah. Okay. Kamu boleh tengok balik kumpulan ni punya kalau kamu pening. Okay, seterusnya macam mana kamu nak plot graf 1 tolak tan 3x tu? Bagi tahu cikgu dulu. Macam mana rupa graf tan kalau untuk satu cycle je? Ya, balik kepada orang ambil tangan. Okay, orang tangan ni kan. Ni graf tan kamu tangan dia macam ni ya. Jadi kita bahagi berapa bahagian kat sini? Ini graf yang asal dia. 12 bahagian. 12 bahagian? Graf asal dia. Kata y sama dengan tan x. 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kat mana yang orang lengan 2 orang? Daripada mana ke mana? Dari
Ini 9, 18, 27, 36. Kat mana yang orang kat tangan ni? Daripada mana ke mana? 90 90 ke 270. Okey. Di sini nah. Di graf tan ni kamu kena ingat. Jadi yang ni lengan atas ke lengan bawah? Lengan atas. Ujung ni? Lengan bawah. Okey, jadi yang ni graf tan. Jadi kalau kata tan S tu sini kamu label 1 negatif 1 lah. Tapi dia tak ada sebenarnya amplitude kan. Okey, jadi kalau dia kata 1 tolak tan 3x, maksudnya dia nak graf yang macam mana? Balik. Dia nak graf yang inverse. Macam mana kamu tahu dia inverse? Sign yang mana satu? Negatif. Yang negatif ni. Maknanya graf songsangan kepada graf tan. Lepas tu apa maksud 3 ni? 3x yang dalam 360 tu dia lengkap 3 kali. Betul. Dalam 360 dia lengkap 3 kali. Jadi yang ni graf yang dalam 360 ada satu saja. Kalau ada tulis tan 3x maknanya ada 3 graf sampai 360. Satu ni apa? Tu paksi kan. Dia unik satu. Jadi yang ni maksudnya dia tambah satu lah. Dia tulis kat depan ni bukan tolak satu, dia tambah satu. Maksudnya graf tu angkat satu. Kalau graf angkat satu maknanya paksi dia buat apa? Turun satu. Okey, buat turun satu. Jadi yang ni dia suruh plot sampai pi je. Jadi dia suruh plot banyak mana graf tu? Sampai 1,5. 1,5. Macam mana dapat 1,5? 3/2. 3 bahagi 2. Sebab apa 3 bahagi 2? Makna sampai 180. Ya. Pi ni maknanya sampai 180. 2 pi tu 360. Boleh? Di dalam 360 dia siap 3 graf. Jadi kalau kata dia nak sampai 180 maknanya dia nak separuh daripada 3. Separuh daripada 3 tu 1.5 lah. 1.5 graf saja. Jadi kalau senang kita ambil 3 ni, kita darab dulu 4 sebab 1 saka 4 bahagian kan. Dia dapat 12. Tapi sebab kita kena lukis sampai pi, maknanya kita akan lukis 6 section saja, dia 6 bahagian saja. Jadi kita buat belah 6. Okey, jadi yang ni final answer kan? Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kan boleh tulis final answer terus Tapi selalunya kita tak boleh dapat dia terus lah. Selalunya gambar kamu ada contoh yang asal dulu, lepas tu baru kamu boleh inversekan dia lah. Dan kamu ada bekas yang kata kamu tunjuk kat mana paksi tu asal dia. Okey, graf ni ada 6 section. Satu bahagian ni berapa saiz dia ni? Dua 30 darjah. 30 darjah tu berapa pi? Berapa dalam sebutan rad? Pi tu. Macam nak dapat? Kan darjah jadi rad. Bagi dengan 180. Dia dapat apa pecahan dia? 6. Pi per 6. Pi per 6 lah. Dia ni kiranya 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6. Ni 3 per 6 tu jadi pi per 2. Okay. Lepas tu last kali kat sini pi. Okay, jadi graf dia kamu siapkan macam biasa. Jadi tadi asymptot kamu ada kat sini kan. Lepas tu asymptot kamu ada kat sini. Jadi yang asal tu lengan dia gini. Jadi kalau yang ni kiranya kita kena buat satu lagi cycle lengkap untuk tan lah. Okay. Ni kamu dapat graf macam ni. Yang ni graf asal. Lepas tu bila kamu inverse kan kamu dapat graf macam yang Amir lukis ni, dia turun bawah. Bila inverse dia jadi terbalik. Siapa lemah tajuk ni dia kena kukuhkan balik lah sebab tajuk ni senang nak score. Okay. Dah buat tu, lepas tu kamu buat apa?
Skala. Kamu turunkan kamu turunkan paksi dia kan? Ya. Ya, okey. Jadi asal dia kosong dekat sini. Jadi sekarang ni kamu letak dia kat bawah ni. Okey. Ini aksi kamu menurunkan paksi. Jadi kita tak kat mana tadi sengkatan kita ada. Okey. Jadi bila kamu turun paksi, nombor ni jadi apa? Kosong. Ini nombor yang tadi kosong jadi apa? 1. Ni jadi apa? 2. Jadi cikgu nak tengok nombor-nombor ni kat paksi kamu lah walaupun graftan tak guna. Okey. Lepas tu kita dah siap dah graf dia. Jadi kita dapat graf yang macam ni sebab tu tergantung kat sini. Sebab tadi last titik ni dia duduk kat paksi X kan. Jadi bila kita buat turun paksi tu dia tergantung sini. Tapi yang asintot ni patutnya bagi sama lah. Lepas tu lukis asintot tu dengan jelas lah. Dan ni asintot dekat sini. Ni tak jelas sebab kamu tengok gambar kot. Okey. Jadi lepas tu dia suruh buat apa? Bilangan saya. Okay, jadi first kali kamu buat apa dengan equation yang dia bagi ni? Sekali tukar pada tan 3x. Yang ni sebiji kan? Tak ada beza kan? Okay, jadi kita tukar. Jadi dia jadi 2x per pi campur tan 3x sama dengan kosong. Lepas tu kita buat apa? Pindah 2x per pi. Okay, pindah yang ni pergi sana jadi negatif 2x per pi. Jadi sekarang ni kat belah kiri tu tan 3x. Tapi yang kita plot tadi 1 tolak tan 3x. Jadi kena buat apa? Tambah 1 tolak ke 12. Mana satu kamu buat dulu? Tolak ni ke tambah 1 ni? Tolak dulu. Jadi kalau kita negatif kiri kanan, tadi dia negatif 2x per pi, dia akan jadi apa? 2x per pi. Dia akan jadi positif. Sign ni berubah kan? Lepas tu tambah 1 kiri dan kanan, jadi kamu dapat equation garis lurus kamu y sama dengan 1 campur 2x per pi. Okay, macam mana nak dapat titik-titik garis lurus ni? Table. Buat table, ganti apa? X kosong dengan pi. Jadi bila ganti x kosong kat sini kosong. Ganti x dengan kosong. Jadi equation jadi kosong kan. Jadi dia jadi y dia sama dengan 1. Jadi bila ganti dengan pi dia jadi 2 pi per pi. Jadi pi tu potong dia jadi 1 campur 2 dapat 3. Lepas tu? Tanda kat graf. Okay, jadi titik pertama dia kosong 1. Jadi paksi x kamu kosong, titik tu 1 yang ni. Jadi yang ni elok macam Amir buat ni, kamu guna paksi kertas ni. Jadi senang nak tanda 3 kat mana. Satu lagi tu 3 bila x sama dengan pi. Mana kamu punya titik 3 tu? Kenapa macam lari je? 3 kat situ, pi kat mana? Pi kat mana? Sini ya? Sini. Situ. Lepas tu kita garis. Jadi bila garis dia bersilang kat berapa tempat? 4. Ni cikgu ingat dah. Okay, jadi 1. Yang ni masuk tak? Masuk. Okay, 1, 2, 3, 4. Betul lah, jadi kita ada 4 bilangan penyelesaian. Alright, siapa tak faham? Ada soalan tak? Ingatlah graf tan ni selalu juga keluar. Sebab antara graf yang susah nak ingat graf tan lah. Jadi dia selalu tanya soalan tan. Jadi kamu kena hafal bentuk asas untuk sin cos tan tu. Baru kamu boleh lukis untuk mana dia berubah tu nah. Ni memang kena hafal yang atas tu. Okey, dah habis dah soalan ni. Laju sikit sebab dah 10.48. Nombor 10. Nombor 10 siapa? Dalam sebuah sekolah, 352 orang pelajar menduduki satu peperiksaan. Markah yang diperoleh ada pada pertaburan pertanyaan normal dengan min ialah mu dan sisi antiawa ialah 5. Cari nilai mu jika kebarangkalian seorang pelajar yang dipilih secara rawak dapat markah kurang dari 58 ialah 9.085. Jadi yang ni dia nak bilangan pelajar yang dalam range dia cakap tu kan? Okay, first kali kita buat apa?
Terus tafsir maklumat Tak. P Kenapa? kurang dari Kenapa kamu kena kira ni? Kenapa kamu kira ni? jauh. Saja, tak perlu kan? Formula ni pakai C sampai awal ke pakai Brian? Kawan. C sampai awal. Jadi kita tulis dulu maklumat yang dia bagi tu. Jadi dia kata X kurang daripada 58 kan? Jadi X kurang daripada 58, kebarangkalian dia adalah sama dengan 0.3085. Jadi kamu kena ingat nilai ni kita baca daripada table Z kan? Jadi maksudnya ini kebarangkalian ni sama dengan kebarangkalian Z kamu. Jadi PZ tu pun sama dengan 0.3085 ni. Jadi PZ kurang daripada satu nilai Z adalah sama dengan 0.3085. Okay, jadi first kali sebab kita nak kena cari Z ni, yang ni case yang kita kena tengok table sebab kerja terbalik yang dibagi ni adalah apa? Z. Apa? Barangkali. Dia bagi ni luas graf tu, boleh? Jadi dia bagi luas graf tu, yang dia suruh cari balik tu Z. Jadi first kali kita kena buat apa? Ni Buat apa lu? buat graf. Buat graf. Okay. Buat graf sebab apa? Tengok positif ke negatif. Okay, jadi Z kita ada negatif, ada positif. Jadi kamu tengok area dia, patut kamu tengok sign ni kecil ke besar. Jadi sekarang ni kalau kecil dia gerak ke kiri ke dia gerak ke kanan? Kiri. Kiri. Okay, jadi logiknya dia negatif ke dia positif? Negatif. Sebab apa? Dia kecil lagi 0.5. Sebab kalau kata dia positif, kita akan dapat sebahagian besar graf ni, patutnya dia akan dapat lebih dari 0.5 lah. Jadi sekarang ni area dia kecil. Jadi logiknya Z kita negatif. Okay, macam mana nak cari Z ni balik? Kamu tulis dah tu, kamu buat apa? Dalam formula. Bukan, ni kamu cari dalam table. Kamu cari dalam table ni nombor dia sebiji ke tak sebiji? Ada tak 0.3085? Ada ke tak ada nombor sebiji 0.3085 tu? Ada? 0.5. Ada, betul lah. Okay, jadi kita dah tahu dia 0.5. Jadi tadi Z kita negatif, jadi Negatif 0.5. jadi yang ni jangan tulis sama dengan negatif 0.5 sebab cara kamu tulis tu salah. Yang ni kebarangkalian tadi kamu tahu lah yang ni. Jadi kita terus tulis kat sini sebab yang ni formula Z sama dengan X tolak mu per sisi hampir awal kan. Jadi ni nilai Z kamu, bukan dekat sini. Okay, jadi kita masuk dalam formula, kita nak cari apa? Min. Kejap. Kita nak cari min. Okay, betul. Okay, jadi kita dapat min dia 60.5. Betul ni? Yang ni betul? Betul. Sebab kamu punya Z tu negatif 0.5, jadi min kamu 60.5. Okay, lepas dah dapat min tu macam mana nak dapat bilangan pelajar ni? Oh dah. Tu nombor 2. Bilangan pelajar yang mencapai markah lebih daripada 65. Nak buat macam mana tu? P X lebih besar dari 65. Lepas tu? Situ tukar X pada Z. Masuk formula tadi kan, X tolak dengan min kamu, maknanya sekarang min dah tahu 60.5 bagi dengan sisi yang piawai. Dapat berapa ni? 0.9. 0.9. Dia kamu tulis yang ni. Yang ni jangan tulis macam ni. Yang ni kebarangkalian dia ke? Tak. Jadi kamu tulis Z lebih besar daripada 0.9. Tulis macam tu. Jadi kalau lebih besar kita akan pakai R pakai P.
Ini kita tekan calculator dalam mode statistik kamu tu. Distribution tu. Betul ni dapat 0.1841 ni. Okay. Betul ha, okay. Lepas dah dapat yang ni PZ kamu. Jadi ni PZ. Ni sama PZ ni sama dengan 0.1841. Jadi macam nak dapat bilangan? Darab dengan bilangan total. Ni dapat 65. Okay, betul lah. Ni tak tulis pun tak apa. Okay. Seterusnya B. Yang ni soalan taburan. Taburan apa? Binomial. Okay. Baca tak soalan ni? Barangkalian bahawa seorang pengguna membeli belah atas talian ialah N. Satu sampel nama orang pengguna dipilih secara rawak daripada satu kawasan. Hitung nilai M jika kebarangkalian tiada pengguna tersebut membeli belah atas talian ialah 1/729. Okay. Apa yang kita kena buat dulu? Masuk dalam formula. M ni apa? M dia P. M tu P. Okay. Jadi kalau M P Q apa? Q 1/N. Betul. Jadi P tu M, Q tu 1/M. Jadi dia kata nilai M jika kebarangkalian tiada pengguna beli. Jadi yang tu nak tulis macam ni. PX. PX sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Jadi N kamu berapa? N dengan 6 kan? Okey, kita masuk dalam formula ni. Dia dah bagi jawapan. Dia nak suruh cari balik nilai P tu. Jadi ganti dalam formula binomial kamu, betul lah. 6C0 M. M tu P kan? P kuasa apa? Kuasa R. R. Okey, jadi yang ni N tolak R kan? Jadi 6 tolak 0. Okey, betul. Jadi 6C0 ni dapat apa? 1. 1. M0 ni? 1. 1 juga. Okey, jadi lepas dah buat macam ni kamu buat apa? 06 buat P9. Kamu punca kuasa 6. Jadi yang ni dapat comel 1/3. Okey, jadi dapat M 2/3, betul. B. Barangkalian bahawa terdapat kurang daripada 2 pengguna membeli belah atas talian. Okey, macam mana X kamu kali ni? X sama dengan 0, X sama dengan 1. Okey, jadi bila dia kata kurang 2, 2 tak termasuk Okey, tadi P kamu berapa? P N 2/3. Okey, 2/3. Jadi Q kamu? 1/3. Jadi yang ni P, yang ni Q. Q sama dengan 1/3. Masuk dalam formula. Jadi sekarang ni sebab kita kena kira 2, jadi kita kena cari X sama dengan 0 dengan X sama dengan 1 dulu kan. Jadi yang ni tak payah kira pun tak apa sebab tadi kita dah kira. Nampak tak? Jadi yang ni dapat 1/729. Kita hanya kira untuk yang 1 tu kita akan dapat, betul dengan masuk? 6C1 2/3 kuasa 1, betul? Kita dapat 4/2/3. Lepas tu kita buat apa? Kita tambah sebab maksudnya 0 atau 1 jadi kita tambah dapat jawapan 13/729. Okey. Dia dah nak pukul 11 dah. Macam mana yang grup bawah ni? Kamu nak sambung hari lain tak? Tak sambung yang kelas kita Jumaat tu boleh sambung ni tak? Boleh. Boleh. Sebab lewat dah kan? Kamu tak nak terus dah kan? Takkan nak habis pukul 12 kan? Setuju lah? Boleh? Jadi ada soalan sebelah ni kumpulan Amir lagi ke? Sebelah saya dengan Abah. Abah dengan Hakim cikgu tangguh buat minggu depan. Tinggal berapa soalan lagi? 3. 3 je kan? Tapi ambil masa juga kan nak terang. Sebab soalan kamera ni panjang sikit cerita kan. Okey, tak apa, kita berhenti takat sini dulu, sambung kelas Jumaat ni. Kita
kalau Jumaat ni kalau kita habis awal kita akan terus buat lepas tu kita punya gerakan ganda luar tu noh. Boleh macam tu. Habis dah ni cikgu pause video dulu. Jadi kalau kamu ada soalan yang kamu tak faham untuk paper ni kamu boleh tanya cikgu Teguh ya. Ni nak pause ni. Relax.